Didik TV KPM. Untuk format bahagian B, kertas 2, mata pelajaran sejarah, semua murid perlu menjawab dalam bentuk esei ataupun karangan. Murid-murid tidak digalakkan untuk menjawab dalam bentuk peta minda sebab dia akan menjejaskan markah murid-murid untuk menjawab kertas 2 ini. Baiklah, untuk bahagian B, murid-murid perlu mengandungi 5 soalan yang mempunyai pecahan soalan iaitu A, B dan C ataupun D. Okey, bahagian A dan bahagian B kebiasaannya ialah soalan fakta, iaitu soalan yang diambil daripada buku teks. Jadi murid-murid boleh merujuk jawapan daripada buku teks. Jadi murid-murid perlu baca buku untuk menguasai soalan untuk soalan A dan B. Manakala soalan C dan D kebiasaannya ialah soalan kebat. Soalan kebat dalam bahagian B kebiasaannya dikira 24 markah. Itu paling minimum lah. Mungkin lebih lagi. Jadi murid-murid perlu kuasai soalan kebat. Jadi nanti saya akan sentuh bagaimana murid-murid untuk mendapat markah yang paling maksimum untuk soalan kebat. Setiap soalan mempunyai 20 markah. Calon dikehendaki menjawab 3 soalan daripada 5 soalan. Jadi 20 kali 3 ialah 60 markah. Jadi banyak ya Nisa untuk jawab bahagian B ni. Jadi murid-murid dikehendaki menjawab 3 soalan daripada 5 soalan. Tapi kalau nak jawab lebih boleh ke? Saya rasa tak pastilah cikgu. Maklumlah ini adalah format terbaru. Ya, okey. Murid-murid boleh menjawab lebih daripada 3 soalan. Jadi markah yang paling tinggi nanti akan dikira. Jadi murid-murid semua jangan takut untuk tulis supaya kita boleh dapat markah. Okey, jumlah markah dalam bahagian B ialah 60 markah. Jadi banyak markah dia. Jadi murid-murid kena ingat, nak lulus kena jawab bahagian B. Nak cemerlang wajib jawab bahagian B. Okey, saya ingin tegaskan di sini bahawa bahagian B perlu dijawab dalam bentuk karangan, dalam bentuk esei. Jangan jawab dalam bentuk poin-poin, jangan jawab dalam bentuk peta minda, carta dan sebagainya kerana ia akan menjejaskan markah. Jadi apa yang perlu dilakukan semasa menjawab soalan bahagian B? Bila murid-murid buka je kertas soalan, apa murid-murid kena buat? Okey, baca semua soalan iaitu soalan 5 hingga soalan 9. Okey, murid-murid ni bila dia buka soalan dia suka terus jawab soalan nombor 1. Soalan yang nombor yang 5 lah maksudnya soalan pertama yang bahagian B. Tanpa sebenarnya kena baca semua soalan supaya boleh tengok yang mana soalan yang boleh dijawab. Kita takut ada kecuaian sebab bila kita jawab soalan nombor 5 terus, tiba-tiba bila selak-selak soalan nombor 9 senang. Jadi dia akan menjejaskan markah. Jadi rugilah kat situ kan. Kita nak dapat markah paling maksimum tapi kita cuai dalam memilih soalan. Okey, pilih 3 soalan yang boleh dijawab. Macam saya cakap tadi, baca soalan, ambil masa dalam 2-3 minit, baca semua soalan, tandakan mana soalan yang boleh dijawab dengan yakin. Seterusnya, tandakan kata kunci utama dalam soalan. Setiap soalan ada kata kunci. Contohnya, terangkan ciri-ciri Malayan Union. So, murid-murid boleh tanda dulu ciri-ciri Malayan Union. Contoh soalan kebat pula, apakah peranan pemimpin untuk memajukan negara? So, murid-murid tandakan peranan pemimpin. Kenapa kita mesti tandakan kata kunci? Supaya kita tidak terpesong. Maknanya peranan pemimpin tapi kita jawab peranan rakyat. Dah salah. Sebab itulah kena tandakan kata kunci. Okey. Mulakan menulis jawapan dengan penyataan soalan. Apa itu penyataan soalan? Penyataan soalan tu dia ada dalam soalan. Contohnya, mengapakah perpaduan penting kepada negara? So, penyataan soalan dia, perpaduan penting kepada negara kerana penyataan soalan itu dia menegaskan jawapan kita. Supaya kita nanti tak menerawang menjawab jawapan lain. Supaya kita fokus kepada apa yang kita nak jawab. Sebab tu wajib menulis penyataan soalan. Supaya mudah ditanda. Oh, murid ni jawab soalan tentang perpaduan. Jadi kita pun kena cari macam mana kita nak fokus kepada sesuatu jawapan. Okey,
Seterusnya, menggunakan penanda wacana untuk menyambungkan ayat. Okey, penanda wacana ni ada dalam bahasa Melayu. Nama pun kita jawab dalam bentuk karangan. Kita jawab dalam bentuk esei. Jadi kena ada penanda wacana. Dia macam bahasa Melayu. Sebab itulah wajib lulus bahasa Melayu dan sejarah. Okey, penanda wacana ni untuk menyambungkan ayat supaya ada perkaitan antara jawapan yang pertama dan jawapan yang kedua. Supaya ayat itu tidak tergantung sebab kita ni jawab soalan dalam bentuk karangan. Okey. Kemudian membuat perenggan untuk memudahkan penandaan. Kenapa kena ada perenggan? Supaya tulisan itu mudah dibaca, mudah dicari isi. Yang mana satu nak beri markah. Okey? Jadi bila perenggan ni kita nampak dengan jelas. Okey, mana satu isi yang pertama, mana satu isi yang kedua. Okey, tulisan mesti kemas dan tersusun. Okey, murid-murid elakkan daripada tulisan yang halus, yang pakai pen yang tak terang, mesti pakai pen mata bulat supaya mudah ditanda jawapan awak, supaya senang nak cari isi. Sebab tulisan mesti tersusun dan kemas ni memudahkan kita dapatkan markah yang paling maksimum. Ya. Okey, bahagian B ini terdiri daripada soalan kebat dan soalan fakta. Soalan fakta macam yang saya cakap tadilah. Semuanya ada dalam buku. So ada beberapa hari lagi untuk menghadapi peperiksaan. Murid-murid kena ingat fakta. Pelbagai cara untuk mengingat fakta. Contohnya membaca nota-nota ringkas, membuat akronim dan sebagainya. Okey, kalau soalan kebat, kita kena mahir jawab soalan kebat. Sebentar lagi saya akan terangkan macam mana cara nak dapatkan markah yang paling maksimum untuk soalan kebat. Didik TV KPM